kita nak tahu tentang agama Kristian lebih lanjut. Pertama sekali, apakah sejarah agama Kristian? Sejarah agama Kristian. Okey. Sebenarnya agama Kristian adalah bermula daripada agama Yahudi lah, from the Jews. Sebab Yesus, kita percaya bahawa Yesus adalah anak Tuhan. Dia telah dilahirkan, dia menjadi manusia dan secara manusia dia berlaku di Israel. Jadi dia telah pun dilahirkan ke dalam satu kebudayaan, ke dalam satu culture. So apabila Yesus lahir, dia adalah seorang Yahudi, Jew. Jadi adat istiadat dia adalah daripada Yahudi, tetapi dia sepatutnya membimbing orang untuk mengetahui Tuhan dengan lebih lanjut lagi lah. Sebab itu Yahudi dengan Christianity a lot of similarity, ada banyak persamaan. Sebab kita sebenarnya bermula daripada mereka. Jadi pengasas kita adalah boleh dikatakan sebagai Yesus lah. Dia hidup sebagai manusia selama 33 tahun. Jadi selama 30 tahun kita anggap dia hidup sebagai seorang anak kepada ibu dan bapanya lah. Dan kelahiran dia kita rayakan pada hari Christmas. So one question I can talk for half an hour lah, questions. Soalan dua, sir. Gereja ini bila ditubuhkan dan berapa lama dah usia bangunan ini? Ayo, this one kalau tak silap saya lah, this one I'm not very sure. You must ask the other priest. So I don't like to clear them also. This one kalau tak silap saya 1885. If I'm not mistaken, but must check lah. Serta question, siapa yang bertanggungjawab menjaga bangunan ini? Who's responsible? The parish priest lah. Pada James Rajendran lah. Dia adalah ketua lah, padri paroki sini. Okey, apakah sumbangan Encik dalam menggunakan gereja ini? Saya ini asisten di sinilah. Jadi kita sepatutnya merayakan misa. Misa adalah perayaan umat. Biasanya ramai yang datang pada hari Sabtu dan Ahad lah. Ahad adalah hari berdoa untuk kita. Jadi tujuan saya adalah, atau tugas saya adalah untuk merayakan misa lah bersama umat. Umat adalah orang yang datang. Dan sini adalah parish ini, paroki ini unik sikit sebab kita ada 4 golongan. Kita ada orang yang berbahasa Inggeris ada, bahasa Tamil ada, bahasa Malaysia ada, bahasa Cina ada. Jadi kita ada 4 bahasa besar di sini lah. Jadi pada hari Ahad semua aktiviti adalah untuk mereka dan ada juga kelas agama pada hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi selain daripada itu ada pemberkatan kereta, rumah, motosikal, kedai, binatang semua. So ini semua kita akan lakukan juga lah. Semua pemberkatan dan selain daripada itu kadang-kadang kita juga dipanggil untuk memberi kursus. Macam saya ini bertanggung jawab untuk kursus perkahwinan. Jadi kalau kamu nak kahwin, mesti datang ke kursus dan kita akan menyediakan pasangan untuk berkahwin. Compulsory kursus perkahwinan. So kita banyak kerja lah, depends on apa yang kita diberikan. Okey, baik. Apakah keunikan yang istimewa ada dalam gereja ini? Gereja ini gereja ini unik sebab dia adalah yang tertua South Johor Selatan, gereja yang paling tua yang ini. Dan patung Maria, the one in front, white color, itu dipercayai diberi oleh royalty Johor Sultan, not the current one lah, grandfather. Dia daripada Sultan Johor. Okey. Selanjutnya, upacara apa yang biasa dilakukan dalam gereja ini? Upacara because Sunday adalah upacara para Thanksgiving lah, Mass, kita panggil Mass atau Misa. Selain daripada itu ada pembaptisan. Kita ada 7 sakramen. Sakramen adalah apabila kita hidup sebagai Katolik, kita akan diberikan sakramen-sakramen ini untuk membantu kita dalam pertumbuhan. So yang pertama adalah baptism. Kalau kamu nak menjadi seorang Katolik, kamu mesti nak dapat pembaptisan. So, jadi kita akan bagi kursus lah, ada kursus kita ajar tentang Yesus. Kemudian kita akan membuat pembaptisan. Jadi apabila kamu menjadi seorang Katolik, kita percaya kamu tidak boleh kata hari ini saya Katolik, esok saya tak nak Katolik. Tak boleh.
Kamu kalau hari ini Katolik, esok kalau kamu tak nak menjadi seorang Katolik pun sampai kamu meninggal dunia, kamu masih Katolik juga. Jadi tidak boleh dikeluarkanlah daripada anggota. Yang kedua adalah penguatan seluruh sakramen. Ini apabila orang sudah besar, kamu mengambil tanggungjawab untuk menjadi seorang Katolik lah. Yang ketiga adalah komunioni lah. Ini setiap kali kamu datang misa, mereka akan beri kamu satu roti macam warna putih. Jadi kita percaya dia adalah tubuh Yesus, body of Christ lah. Jadi dalam kepercayaan kita yang paling tinggi is that one. Jadi the most sacred, yang paling sacred dan selalu yang suci ya. Yang paling suci dalam gereja adalah Eucharistia lah, yang warna putih itu. Itu pun masa misa, apabila kita percaya apabila padri, hanya padri boleh buat itu, padri, uskup semua. Apabila kita berdoa ke atas roti dan anggur, wine, ia akan menjadi tubuh dan darah Kristus. So this is our climax lah, ini yang paling penting. Jadi yang keempat, sakramen yang keempat adalah sakramen servis lah. Kamu boleh menjadi father macam saya. Macam father di gereja Katolik tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin. Pastor boleh, di gereja-gereja lain boleh. Atau kamu boleh menjadi perkahwinan, nombor 5. Jadi nombor 5 sakramen adalah perkahwinan. Nombor 6 adalah confession. Apabila kita berbuat dosa, kita pergi kepada Father dan tanya dia untuk memaafkan kita lah. Dan nombor 7, ini pun confession pun hanya Father yang boleh buat, orang lain tak boleh. Sebab apabila kamu beritahu saya dosa kamu, sampai saya mati saya tak boleh cakap apa yang dia cakap. Jadi kalau dia bunuh orang, dia datang dan beritahu saya, esok kalau kes mereka hukum gantung orang lain, saya tak boleh cakap apa-apa. Walaupun saya tahu orang yang tak buat dosa itu dihukum. The last one is sakramen pengurapan lah. Ini untuk menyediakan kamu untuk meninggal dunia. Jadi apabila kamu sakit tenat atau kamu pergi untuk operation, kadang-kadang operation ada complication, kamu boleh guna ini. Jadi ini minyak-minyak yang kita pakai lah dalam gereja. Ini yang paling penting. Ini untuk sakramen pembaptisan, penguatan dan menjadi father, padri. Ini 3 kita pakai ini. Ini oil of catechumen lah. Ini kita pakai untuk pembaptisan lah, sebelum pembaptisan sahaja. Hanya 1 kita pakai. Ini untuk orang-orang sakit sahaja. Semua minyak ini adalah minyak zaitun, olive oil. Hanya perbezaan adalah untuk ini yang paling penting. Untuk minyak ini kita tambah sedikit wangi. Kalau itu yang ini kamu boleh wangi sikit lah. Tak boleh pakai tapi boleh bau sikit. Ada wangi sikit. This one very nice smell. Dia punya perfume datang biasanya daripada Timur Tengah lah. Kita campur. 3 pun sama, hanya uskup boleh bless. Bishop ini kita boleh bless. Kalau tak ada, ini bishop sahaja, uskup sahaja boleh berkat minyak krisma. Okay, that's all. Biasanya kita sembahyang Taoism ni mesti nak gunakan apa ni, kendai-kendai sini. Itu dah dimestikan chopstick, chopstick tu memang katanya untuk bagi tahu pada Tuhan
dapat hari ini kita datang ke gereja sini. Nak Tuhan, apa-apa yang kita nak minta, kita cinta dengan Tuhan. Itulah cara macam sembahyang. Nama ni macam sembahyang. Kita Ramadan. Tapi sini setiap hari kita ada orang ada pengadap semua datang sembahyang. Kalau agama Buddha itu macam mana dia cara sembahyang di kat sini lah? Kita mula daripada sini. Dia Ini Tuhan bagi tahu pada Tuhan dulu, baru kita masuk dalam. Siap dalam tu. Ini yang kita buat apa ni, bakaran kata-kata ni sebenarnya kata-kata ni dia macam dia apa ni? Dah lepas sembahyang supaya kita biasa dia sembahyang hantu, dia ada bagi orang sembahyang hantu, dia ada bagi kata-kata ni serupa uang apa ke yang ini macam untuk Tuhan ini dia lain lah, dia orang kata uang ke apa ke, tapi dia macam ada pun tadi ada buat tulisan-tulisan ada macam-macam ada bakar ada bagi tahu itu bakar kertas ke setiap hari ke atau tak, kalau ada orang sembahyang dia datang dia dengan candle, buat candle sekali chopstick dia ada chopstick dia untuk bakar ni lah, kena bakar itu wajib lah. Oh ini buat bakaran lah kertas. Dan sini kita kena Ni kena RM3 RM1 lah, RM3. RM3 satu gunungan. Satu gunung. Bakar beberapa kertas sebagi lah. Makin banyak dibakar maknanya makin bagus ke? Tidak. Oh, jadi Tidak. ikut kehendak lah. Kehendak kita. Jadi yang atas ni untuk apa? Yang atas ni macam dia suka Ya? minta Tuhan jaga keselamatan kita. Kita tahu kita kena apa ni, letakkan nama kita ke atas, ya. Jadi pasal apa sini dia setiap hari dia ada anak datang sembahyang kan. Jadi dapat jagakan keselamatan orang yang bangsa kita ni ada nama kat sini dan semua dah kena jagalah. Yang tengah-tengah ni Guan Yin. Sakti. Ini Ciko. Ini Ciko. Di mana? Yang ini. Oh ni Ciko. Cikong tu. Ciko ni. Itu Seni Sakti. Dia ada dengan tulisan kat sini. Oh, sini Santi. Kosa. Ini Sinongi. Ini Kuanti. Ini Cibetasa. Semua ada lah. Ini Fred. Syurga. Apakah yang tokong ini bila ditokong ini ditubuhkan? Semenjak 80-an. Semenjak apa? 82. Okey. Yang ketiga, siapa yang bertanggungjawab menjaga tokong ini? Yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Itulah komiti kita. Komuniti ya. Ya. Komuniti nama apa? The Full Committee. Full Community. Full Committee yang 23 orang ni lah. Oh. Okey. Yang keempat, apakah sumbangan Encik dalam menguruskan tokong ini? Sumbangan macam apa? What is your contribution lah? Contribution. Contribution. Contribution ni mean kita ada buatkan apa ni sembahyang macam setahun kali kan. Sebenarnya setahun kita ada 3 kali. Kalau yang masuk raya Cina tu Cap Rome semua sekali kan, dan
full moon festival sekali dah 5 kali lah. Sekarang kita ada buat sembahyang. 5 kali setahun. Ada makanan, kita ada makanan sekali. Itu ya. Apakah yang keunikan yang istimewa dalam toko ini? Special lah. What's special? Kita buat donation kasih sekolah untuk orang miskin. Kasih bantuan lah. Kasih bantuan. Kita ada bantuan ke sekolah. Bantuan orang miskin, budak-budak yang keluarga yang miskin. Ada juga kadang orang sakit ke Okey, selalunya upacara apa yang biasa dilakukan dalam toko ini? Upacaranya Upacara yang festival. itulah yang saya bagi tahu tadi, setahun 5 kali lah. Yang untuk mana-mana jadi Kuan Yin. Dengan full moon festival, dengan Cap Gome. Itulah upacara kita setahun 5 kali. bila hari jadi? 5 kali. Festival. Jadi hari jadi Guan In ni pada tarikh bila dijatuhkan? Penyataannya ikut hari bulan Cina, bulan 2, bulan 6, 19, bulan 2, 19 hari bulan 6 dengan 19 hari bulan 9. 3 kali. 19 hari bulan 6, 19 hari bulan 9. Dengan 19 hari bulan 2. 3 kali. Jadi yang 2 kali itu, satu untuk Cap Gome, satu untuk Full Festival itu 15 hari bulan 8 lah. Jadi apa yang Tapi patut ini dibawa? hari bulan Cina semua. Ikut hari bulan Cina lah. Apa yang patut dibawa ketika apa ni untuk hari jadi Guan In? Guan Kalau kita datang sini, kita sembahyang, kita cuma bawa apa ni, buah-buahan. bawahan. Buah-buahan. Jadi kalau ada festival semua, sini kita ada masakan goreng mie ke bebon semua ni untuk penganut-penganut lah. Itu cuma, kan itu semua percuma ya. Cuma